56 orang kot. Boleh start dah kot. Nanti habis lewat pula kan. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Boleh dengar ke? Boleh, Cik. Dengar, dengar. Okay. Boleh, Cik. Okay, untuk malam ni kita sambung yang 2 minggu selepas punya. Untuk video tu ada masalah sikit lah. Tak apa lah. Malam ni saya sambung sikit. Untuk 2 part je. Malam ni kita masuk 2 part. Hari tu kita dah masuk Lita apa? Lita kawalan satu hala. Malam ni Awang ada rekod lagi tak? Awang ada tak dalam ni? Ada rekod Awang? Spare Awang. Nanti risau ada apa-apa nanti boleh bagi kat kawan kita. Okey Awang? Okey. Okey, untuk minggu lepas kita dah masuk untuk kawalan satu hala, one way control. Okey, lepas tu kita masuk kawalan dua hala. Okey, untuk malam ni kita akan masuk kawalan perantaraan, intermediate control. Okey, saya baca depan teori dulu. Untuk kawalan perantaraan ialah sejenis lita pendawaian lampu di mana punca lampu boleh dikawal dari 3 tempat atau lebih secara berasingan. Okey, macam lampu intermediate switch ni kita tengok dekat bangunan asrama yang bila petang je guard akan datang untuk kontrol lampu ni. Selalunya kebiasaannya orang akan pakai dua switch dua hala, switch dua hala kalau lampu untuk koridor ni. Setengah tempat ada juga pakai kawalan perantaraan ni. Sebab apa? Sebab function dia bila kita on dekat blok A, saya pecahkan pada ABC lah. Tapi dia satu blok ABC, 3 part, tapi di satu blok yang sama ABC. Okey, macam Pak Gad tu macam kita lah, macam kita on switch, kita boleh on switch dekat part A boleh, dekat part B kita boleh off, lepas tu dekat part C kita boleh on balik. Okey, itu functionnya kawalan perantaraan. Okey, kawalan perantaraan untuk single phase ni dia boleh pakai kat 3 phase juga. Dia gunakan dua switch. Maknanya switch yang pertama dia akan gunakan dua switch dua hala untuk permulaan dan penghujung. Kita assume satu blok tu kita gunakan 3 switch. Untuk switch pertama tu kita pakai dua hala macam yang kita dah buat untuk minggu lepas. Ni dua hala. Kita gunakan dia ni dua untuk permulaan di part A dan part C. Okey, untuk pertengahan kita gunakan switch perantaraan. Okey, nampak ke semua dekat skrin tu? Nampak. Boleh dengar tak? Boleh dengar dan nampak tak? Boleh dengar, boleh nampak. Okey. Yang dekat paparan kita sekarang itu adalah switch perantaraan. Ini saya gambar dekat lab lah ni. Kat rumah kita pun kalau ada yang pakai boleh tengok. Switch perantaraan ni dia ada empat connection. Dia ada 4 masukan. Okey, di setiap connection ni kalau kita boleh tengok secara fizikal, dia ada tulis tau. Dia ada tulis L1 di bahagian kiri atas, L2 bahagian kanan atas, L3 kiri bawah, L4 di kanan bawah. Okey, kat situ semuanya ada function. Kalau kita salah masukkan, lampu perantaraan kita tak boleh guna. Okey, untuk yang bawah ni, selepas poin yang kedua, 3 sampai 4 ni, saya akan buat lukisan lah, senang. Yang ni adalah cara sambungan dia. Okey, ini dia punya fizikal dia, switch perantaraan. Okey, ini adalah lukisan. Kebanyakan untuk SEM ni saya bagi hint lah.
kita tak gunakan switch perantaraan. Tetapi hampa kena tahu benda ni penting. Sebab kalau ada apa-apa nanti hampa tahulah macam mana nak buat lukisan. Tak pastilah ada ke tak final lukisan switch perantaraan. Okey, hampa tengok. Macam dekat sini adalah lintas skematik kawalan pertengahan. Okey, kita tengok kotak yang pertama tu key FA. Kotak fuse agihan. Okey, kotak yang pertama tu adalah kotak fuse agihan yang kita tahu dekat situ adalah lita pengguna. Dekat situ ada MCB, ada switch utama, banyak benda dekat kotak fuse agihan tu. Okey, jap, ada orang masuk. Okey, dekat kotak fuse agihan. Lepas tu dia akan masuk kepada S1. Kita assume dia kepada switch 1, switch 2, switch 3. Dekat atas tu adalah lampu 1 dan lampu 1. Sepatutnya L1 dan L2. Senanglah kita nak assume kan. Yang ni maknanya switch perantaraan, kawalan switch perantaraan 2 lampu. Yang ni lah. Okey, tengok simbol dia. Simbol untuk switch 2 hala macam tu. Dia ada bulat naik atas, lepas tu ada 2 dekat slash tu. Untuk switch perantaraan dia dash saja. Tolak ke atas simbol switch. Lepas tu dia akan cross. Itu adalah switch perantaraan. Kalau untuk switch 3 tu pun dia pakai switch 2 hala juga. Itu yang dikatakan switch perantaraan ni penggunaannya yang pertama untuk masukan pertama dia akan gunakan switch 2 hala, pertengahan dia switch perantaraan dan penghujungnya switch 2 hala. Boleh faham semua? Boleh. Okey ya. Okey, kita next untuk gambar rajah lita pendawaian. Okey. Kat sini dia menggunakan 2 lampu. Untuk contoh yang ni kita menggunakan 3 lampu. Benda yang sama macam kita buat 1 hala, 2 hala. Okey, yang ni nampak serabut sebab apa? Dia menggunakan lita bumi tu pada keseluruhan tempat. Dekat lampu pun dia masuk, dekat switch pun dia masuk. Lulus Suruhanjaya Tenaga kata yang ni adalah lita yang paling bagus. Sebab apa? Di setiap tamatan dia ada pembumian. Kalau apa-apa berlaku, so dia punya safety dia lebih tinggi. Kalau untuk dengan saya, untuk kelas saya ni, kalau dia suruh lukis switch perantaraan, saya dah terima hampa lukis bumi tu hanya untuk di lampu saja. Yang tu dah lepas. Boleh faham ke? Boleh. Maksudnya tak payah turun ke bawah je. Kalau untuk lukisan bersama saya boleh. Saya assume benda tu dah okey. Suruhanjaya Tenaga pun kata okey dah. Kalau macam ni akan mengambil masa. Tak ambil masa pun. Boleh je. Siapa yang rajin boleh buat untuk habis. Kalau macam untuk lampu saja pun saya terima. Boleh faham benda ni saya cakap awal-awal. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Masa hampa buat lukisan, untuk lampu saja saya dah terima. Okey, maknanya hampa tak perlulah tarik daripada lampu tu, bawa turun bawah, pergi ke switch. Okey, benda ni sama juga. Switch pentaraan. Switch pentaraan, satu lampu dikawal oleh 2 switch 2 hala. Okey, kita buat lukisan sikit boleh tak? Saya buat sikit. Boleh ke? Ke nak tengok sini je? Buat pun boleh. Lukis sikit lagi faham. Okey, saya buat sikit Tapi macam hari tu lah, tapi boleh faham lah. Sekurang-kurangnya kita boleh nampak dia punya sambungan tu kat mana. Okey, sekarang saya akan buat switch pentaraan mengawal 1 lampu je. Kalau 2 lampu tu hampa tarik je. So kita senang sikit. Okey, first thing, benda yang penting adalah kotak fuse agihan. Switch yang pertama adalah switch 2 hala. Switch kedua adalah switch pentaraan. Dan yang ketiga adalah switch 2 hala yang ketiga. Dan di atas adalah 1 lampu. Kita buat satu switch pentaraan yang mengawal 1 lampu. Okey, untuk yang pertama kita akan buat sambungan live.
dalam apa-apa lukisan, kalau untuk korang nantilah, apa-apa kita masuk, kita start dengan live. Sebab apa? Live ni adalah nyawa untuk semua ni. Daripada live tu, kita akan tahu dia masuk mana. Okey, daripada sini kita akan masuk live lah. Tarik daripada kotak peagihan live. Live yang pertama. Okey, ini adalah live yang pertama. Okey, lepas tu okey, macam yang hampa tahu, saya bagi tahu dalam switch dua hala dia ada 3. 1 2 3. Untuk switch pentaraan ada 4. 1 2 3 4. Switch di hala di sini juga ada 3. 1 2 3. Okey, untuk yang bulat yang pertama ni, kita assume dia L1, L2. Untuk yang switch yang pertama L1, L2, yang ni adalah dia punya command. Command akan terima macam tu. Okey. Command macam tu. Untuk yang atas ni L1, L2. Lepas tu command. Okey, boleh nampak Kita sambung mula dengan buat garisan untuk live dah. Live yang pertama akan masuk ke command. Kita buat dulu. Macam ni. Okey. Yang pertama, live kita akan masuk command yang ni. Untuk sambungan pertama dia akan masuk command. Okey, settle. Api dah masuk fasa. Ini dipanggil pengalih fasa. Okey, pengalih fasa dah masuk untuk switch S1 kita yang pertama. Ini kita assume sebagai S1. S1. S2. S3. Ini adalah L1. Ini adalah K, F, A. Kata fuse latihan. Okey, kita dah masuk fasa yang pertama, iaitu pengalih fasa yang pertama kat command. Okey, lepas tu yang kedua, kita akan tarik. Yang ni saya buat macam ni sebab senang Sebab kalau kita ambil daripada tengah nanti akan ada tak balance. So saya akan ambil daripada kiri je semua masukkan. Yang pertama adalah L1. L1. Ingat L1. Sekejap, ada yang masuk. Ni 2 lampu, 3 lampu, ni 1 lampu. L1. L1 macam masa dia akan masuk. Yang ni yang saya cakap tadi. Untuk switch perantaraan yang tengah ni. Bulat yang pertama ni adalah L1. Kiri kanan atas L2. Kiri bawah L3. Kiri kanan. Kanan bawah L4. Okey, L1 akan masuk L1. L1 akan masuk L1. Lepas tu daripada L2 ni tamatan L2 pada switch 1 akan masuk pada L3 switch perantaraan. Ni L3. Ingat ni L1, L2, L3, L4. Untuk yang kedua pula untuk switch perantaraan dia akan tetap masuk ke
L2, L1 akan masuk tamatan untuk L3 sui pentaraan. Okay. Untuk menghidupkan fasa yang pertama untuk L3 dulu. Kalau ikut simbol yang sebenarnya, sui pentaraan ni dia macam X. Dia macam tu. Okay. Settle untuk sambungan yang kedua. Lepas tu sambungan yang seterusnya adalah L2. Okay, kita ambil L2. Akan pergi ke ada yang masuk lagi. Daripada L2 untuk switch perantaraan akan masuk L1 di switch dua hala. Okay. Untuk L4 L4 akan masuk L2 dekat switch dua hala, switch yang ketiga. Okey, dah settle untuk sambungan dekat bawah. Untuk yang sekali ni common. So common akan pergi ke lampu balik. Tamatan lampu macam biasa. Ada 3 kan. E, N, L. Okey. Maknanya kita dah tahu dah L ni akan terus ke common. So kita tarik daripada atas. Ya Allah, silap. Kita terus daripada tamatan lampu live terus ke common dekat switch yang ketiga. Ni common. Maknanya dia terus settle. Settle untuk live. Okey. Yang seterusnya kita akan gunakan fasa neutral. Fasa neutral E, N, L. Maknanya daripada sini turun ke bawah. Turun ke sini. Lepas tu daripada sini. Fasa neutral terus direct tarik daripada kotak fuse agihan. Okey. Lepas tu fasa apa tertinggal lagi? Fasa pembumian atas sekali. Atas sekali adalah fasa pembumian. Ini sebab saya gunakan pen ni dia macam tak proper. Sepatutnya hampa boleh susun untuk line yang atas ni lagi cantik lah. Maknanya rapat je semua untuk kabel-kabel tu. Fasa pembumian. Ini yang saya maksudkan. Kalau hampa lukis macam ni pun, kira dah siap lukisan hampa. Kalau ada masa, boleh tarik daripada atas ni, tarik bumi untuk setiap switch. Maknanya untuk lukisan perantaraan kita dah siap. Macam ni saja. Boleh faham ke? Faham. Boleh. Boleh. Yang ni adalah untuk sambungan. Kalau macam hampa tak nampak untuk tamatan bawah ni, hampa semua boleh refer untuk nota kita. Nanti nota ni saya bagi kat grup. Macam dekat yang saya tunjuk tu, ni yang saya cakap tadi, common.
Untuk common L1, tengok L1 dia akan pergi ke L1. L2 switch 1 dia akan pergi ke L3. Yang kita buat tadi. Lepas tu daripada switch perantaraan L2 akan pergi ke L1, L4 akan pergi ke L2 dan common switch ketiga akan pergi ke lampu. Okey, untuk lukisan ni kalau hampa tengok pelik sikit sebab apa? Siapa boleh bagi tahu sebab apa dia pelik sikit? Boleh nampak? Apa yang pelik kat sini? Ni dia ke bawah. Betul. Hampa dah boleh faham dah tu. Maknanya dia tarik bumi dia, tarik daripada tamatan kotak fuse agihan tu, daripada awal dia pergi ke switch. Tengok dia pergi ke switch, lepas tu akhir sekali dia mati kat lampu. Pun boleh. Benda ni sama macam lukisan yang saya buat tadi. Yang saya buat tadi lagi simple. Kiranya ini dah lita lengkap. Kalau hampa sambung dekat base, dekat kita punya bay untuk wiring tu, kalau hampa buat lukisan pendawaian macam ni pun dah lengkap. Lampu hampa dah boleh menyala. Siap untuk lukisan perantaraan. Boleh faham? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Kalau macam tak nampak dia punya tamatan tu, nanti tengok kat nota. Okey, jangan pelik untuk lista skematik 2 lampu. Lepas tu lista pendawaian 3 lampu. Hampa padam je yang 2 lampu ni. Sama je. Yang ni macam yang saya buat tadi. Ni macam saya kata tadi, tamatan dekat switch perantaraan tu dia X. Benda tu sepatutnya kena lukis. Kalau awak semua buat untuk switch perantaraan. Switch perantaraan. Okay, boleh faham? Boleh, Cik. Okay. Boleh. Okay, kalau hampa boleh faham untuk switch perantaraan, untuk lita lampu untuk pendawaian satu fasa, maknanya hampa dah habis. Maknanya kalau kita dah boleh buat wiring. Cuma kemahiran tu je hampa tak dapat. Daripada pengenalan hampa dah tahu dah, macam ni switch satu hala. Dia ada 2 tamatan. Common dan L1. Ini gambar rajah lita skematik. Ini dia punya gambar rajah lita pendawaian. Yang ni lagi senang. Hampa tengok je contoh yang saya bagi ni, hampa boleh faham. Ini dah ada jawapan yang macam suruh saya buat tu. Yang macam 2 minggu yang saya suruh buat tu kan, switch satu hala, kawal 2 lampu. Okey, ini dah ada jawapan. So hampa tengok betul-betul buat latihan. Yang ni 1 lampu, 1 hala. Yang ni 1 hala 2 lampu. Benda yang sama, cuma ditambah lampu je. Tengok pembumian dia tarik daripada switch pergi ke lampu. Nak buat macam ni pun boleh. Terus pergi ke lampu pun boleh. Okey, settle. Untuk kawalan 2 hala, hampa kena kenal dia punya physical switch tu. Dia ada 3 tamatan. Dia dah tulis dah. Dekat C tu adalah common. Common ni daripada kotak fuse agihan ataupun ke lampu. Lepas tu dah ada tulis terminal 1, terminal L2. Ini lukisan. Switch 2 hala, kawal 2 lampu. Ini adalah contoh. Contoh lukisan pendawaian dia. Pun sama. Dia tarik earth tu, bumi tu, ke switch dulu baru pergi ke lampu. Pun boleh. Hampa nak buat macam ni pun boleh. Daripada earth KFA, kotak fuse agihan, pergi ke lampu, pergi ke switch pun boleh. Ke lampu sahaja pun boleh. Mana-mana saya terima. Kalau masuk dalam final ke apa ke saya terima. Yang penting sambungan live tu kena betul. Earth dengan neutral tak kisah sangat. Sebab apa? Dia akan terus sambung ke beban. Beban kat sini contohnya lampu, kipas, benda yang senang. Saya akan tengok untuk pembahagian markah, saya akan tengok sambungan live. Okey, so hampa kuatkan sikit untuk kemahiran sambungan tu. Senang je. Saya bagi contoh ni memang senang. Hampa tengok je. Ini pendawaian lampu 2 hala. Tapi mengawal 1 lampu sahaja. Okay, fizikal untuk switch perantaraan. Kita skematik dia. Pendawaian. Yang ni terabut sikit sebab apa? Skematik 2 lampu. Pendawaian 3 lampu. Hampa padam je lampu hak tengah ni, sambungan dia sama sahaja. Ini pendawaian switch perantaraan mengawal 1 lampu. Lagi senang. Okey.
Settle untuk pendawaian lampu. Sekarang kita akan masuk lita kuasa. Okey, apakah dimasukkan dengan lita kuasa? Lita kuasa adalah lita pendawaian susunan untuk kabel-kabel beserta alat lengkap bagi mengawal beban kuasa. Umumnya pada pemasangan domestik, domestik ni dipanggil untuk rumah kita lah. Itu adalah lita domestik. Beban kuasa dipasang melalui soket alih keluar. Apa itu soket alih keluar? Soket alih keluar adalah soket yang kat rumah kita tu. Kita ada stereka nak pasang ke soket. Yang 3 mata tu dipanggil soket alih keluar, 13 ampere. Lita pendawaian kuasa terbahagi kepada 2 jenis, iaitu lita jejari dan lita gelang. Okey, tengok. Soket lita terbahagi kepada 2, lita jejari dan lita gelang. Tetapi soket yang digunakan adalah sama. Tengok. Boleh nampak ke semua? Fizikal soket tu. Boleh nampak? Hello? Boleh, Cik. Boleh, Cik, boleh. Boleh, Cik. Boleh, Cik. Okey. Cik. Ya. Itu adalah switch fizikal untuk soket alih keluar. Macam kat rumah kita tu bendanya sama je. Yang berbeza adalah brand ataupun papan pemuka yang ni. Ada yang terbaru sekarang ni dah bulat tapi benda petak je. Kat belakang dia ada 3 tamatan. Dekat set tamatan tu kalau hampa tengok lebih dekat dia akan tulis dah, dia dah siap tulis. Earth, neutral, life. Hampa ingat ENL. Dia macam segitiga. E atas, N kiri, L adalah kanan. ENL. Okey, apa dimasukkan lita jejari? Lita jejari ialah sejenis lita pendawaian kuasa di mana pengalih fasa, pengalih neutral dan pengalih bumi diambil daripada peti fuse agihan sebagai lita kecil akhir. Okey, hampa tengok secara teori iaitu disambungkan ke punca soket alih keluar. Okey, ini adalah gambar rajah skematik lita jejari. Dia menggunakan 2. Okey, ini adalah lita skematik untuk lita jejari. Okey, ini adalah pendawaian dia. Pendawaian untuk lita jejari. Ingat ya, lita jejari sekali dia pergi dia tak patah balik. Ingat, tengok dia sekali. Okey, jom kita saya buat lukisan sikit. Okey. Macam biasa, setiap apa yang bermula mesti ada KFA. Lepas tu soalan nak 2 lita jejari yang bersambungan. Okey, maknanya 2 soket lah. Okey, 2 soket. Untuk setiap soket tu ada 3 tamatan. 1, 2, 3. Soket yang sama. 1, 2, 3. Ini adalah KFA. KFA, kotak fuse agihan. Okey. Bila kita dah nampak lita skematik dia macam tadi, kita dah boleh assume dah. Soalan tanya, sila lukiskan lita pendawaian untuk lita jejari. Okey. Kita dah buat kotak untuk 3 ni. Apa yang penting? Tak kisah hampa nak start daripada bumi ke daripada live. Yang penting neutral mesti di tengah. Okey, macam ni. Kalau macam ni, saya lebih senang kita tarik bumi dulu. Kita tarik earth. Buat dekat atas betul. Kita tarik bumi dulu. Untuk lita jejari, dia pergi, dia tak patah. Dia tak akan kembali. Itu maksud dia. Okay. Kita susun je dulu. Jangan buat tamatan dulu. Dah settle untuk earth. Lepas earth apa? Neutral. Kita tarik neutral. Daripada kotak fuse agihan. Kita tarik satu-satu. Jangan buat tamatan dulu. Kita lukis je. Okay, settle. Lepas tu apa lagi satu? Live. Ya, live. Tarik live.
Okey, siap. Okey, dah 3 pengalih yang dah ada untuk satu soket. Kita sambunglah macam biasa. Untuk live dia akan pergi ke sini. Ini sebab lukisan cara cara pengajaran ya. Hampa jangan buat macam ni silang tau. Kalau boleh buat cun-cun je. Maknanya sekali tarik tu straight je terus. Boleh ya? Okey, live. Lepas tu earth atas sekali. Lepas tu neutral. Ingat kan bila saya cakap hari tu? Bila ada wayar yang bersilang, hampa kena buat apa? Ingat lagi tak? Kena buat bulat, ada loop. Betul. Okey, bagus. Hampa ingat lagi. Ada Maknanya loop. okey, maknanya kita akan buat loop. Kat sini susah saya nak buat loop. Maknanya bila hampa melukis nanti, hampa akan buat loop. Okey, untuk sambungan tamatan macam ni, hampa dah boleh menghidupkan sesuatu peralatan. Maknanya on switch dah ada api. Okey, apakah dimasukkan litar jejari? Litar jejari adalah perkongsian. Maknanya untuk soket yang kedua ni, dia akan mengambil api daripada soket yang pertama. So kita buat lukisan yang sama. Kita tarik live dulu. Okay, kita tarik live. Tarik je macam biasa. Kita tarik macam biasa. Lepas tu lepas live, kita akan tarik wayar untuk yang kedua adalah neutral. Kita akan tarik wayar yang kedua adalah neutral. Dia mesti sama macam yang kat sebelah tu. Apa tengok? Dia mesti akan sama. Wayar yang keluar juga mesti wayar bumi. Okay, settle. Tarik tamatan, tarik siap. Okay, lepas tu air sekali tarik untuk pembumian. Tengok. Ini sepatutnya cantik ni. Kalau hampa buat kat papan lukisan ke, kertas lukisan ke, dia jadi kemas. Hampa boleh susun. Okay, settle. So ni buatlah macam biasa. Lepas tu neutral. Ingat bila bersilang kena buat looping. Lepas tu live. Okay, ini memang nampak teruk lah. Kalau hampa buat lukisan, hampa boleh adjust cun-cun tau. Maknanya live ni looping terus straight je. Tak perlu nak bengkok-bengkok macam ni. Okay, yang ni untuk pengajaran sahaja. Okay, dekat sini sambunglah macam biasa. Benda yang sama. Kalau ikut spek lukisan yang betul, dia tak boleh macam ni tau. Maknanya lukisan kita tu salah. Macam ni salah. Sepatutnya kalau yang betulnya, okay, kita padam balik. Kalau ikut spek lukisan yang betul, dia seharusnya macam ni. Ya Allah. Macam ni. Kedua-dua tu akan bertemu kat sini. Dia akan mati dekat tamatan. Boleh faham tak? Boleh. Boleh nampak kan? Dia tak Boleh. dia akan mati dekat tamatan yang 4 segi ni. Sama. Lepas tu tariklah untuk neutral. Kalau macam ada looping ni, hampa buat looping. Kalau macam ni, memang dia dah parah dah ni. Sepatutnya boleh susun lagi cantik. Ini sekadar untuk hampa tahu je. Okey, tamatan. Ini dinamakan litar jejari. Jejari. Ini adalah litar jejari. Daripada KFA, dia akan pergi kepada soket pertama, S1. Dia akan looping pergi ke soket kedua. Ini adalah litar jejari. Boleh faham semua? Boleh. Boleh.
Okey. Sama macam lukisan saya buat tadi. Tengok. Daripada soket satu, dia akan looping pergi ke soket kedua. Setiap maknanya boleh buat di rumah dah untuk pendawaian. Settle untuk litar jejari. Okey, sekarang next. Litar gelang. Kita baca teori dia dulu. Litar gelang ialah sejenis litar pendawaian kuasa. Pengalih fasa. Dia akan tulis pengalih fasa sahaja. Dia tak akan cakap pengalih life ke, hidup ke tak. Dia akan tulis pengalih fasa. Bila dia cakap pengalih fasa tu, kita dah boleh assume dia adalah life. Pengalih fasa, pengalih neutral dan pengalih bumi diambil dari peti fuse agihan. Sebagai satu litar kecil akhir, disambungkan ke soket alih keluar dan disambungkan semula ke puncanya. Maksudnya apa? Dia adalah gelang. Bila dia cakap gelang, apa sifat gelang? Dia bulat. Betul tak? Ini gelang. Faham kan? Ya. Ini adalah untuk dalam pendawaian pun kita masih menggunakan gelang. Sebab apa? Benda yang sama, dia akan bagi hampa dua soket macam ni. Gambar acah skematik litar gelang. Dia akan bagi lukisan macam ni. Ini dia masukkan dengan litar gelang. Okey, kita buat lukisan. Macam biasa, 3 benda kena ada, PFA, peti agihan. Kotak ni janganlah melampau besar bila hampa buat lukisan. Ini sekadar saya nak tunjuk. Okey. Okey, 2 kotak embezzle, 3 kotak KFA, switch 1 dan switch 2. Okey, perlu kira punya tamatan. Okey, ada besar ada kecil, tak apalah, asalkan faham. Macam biasa. Macam saya cakap tadi, kita akan tarik Allahu Akbar. Kita akan tarik pembumian. Tarik macam biasa. Tarik bumi. Settle bumi, lepas tu tarik neutral. Lepas tu tarik live. Settle live. Okay. Lepas tu tarik lagi live. So first kita akan buat litar gelang. Kita akan buat litar gelang. Buatlah macam ni, litar gelang. Okay, siap. Kita buat lukisan macam biasa, kita akan buat litar gelang. Litar jejari, silap. Untuk menghasilkan litar gelang, kita akan buat litar jejari dahulu. Buat macam biasa, macam yang kita buat tadi. Sorry ya, dia sengit-bengit sikit. Hampa faham kan? Okey, buat je litar jejari. Okey, siap. Allah, teruk sangatlah pula. Okay, siap. Ini adalah litar jejari yang macam kita buat tadi. Okay, yang ni saya buat macam apa tawan nak sambung untuk bawah ni. Sepatutnya tak boleh macam ni. Okay, kita lupakan tamatan dulu. Okay, settle macam ni. Kita buat tamatan. ENL. Okay, bila dia dah cross satu ni, kita akan buat loop. EN. Allahu Akbar. ENL. Okay, betul. Kat sini ni saya tak nak buat, tapi hampa tahu kan macam mana dia punya tamatan tadi. Macam ni, tamatan dia sama je. Saya tak nak lukis tu sebab kalau saya lukis mengerikan. Dia akan bersimbang siur. Tamatan dia sama je. Kalau macam
Ni boleh lah kot. Saya lukis. Okay, ni lepas tu next dia akan pergi ke sini. Lepas tu dia akan pergi ke live. Settle. Untuk tamatan yang pertama. Untuk menghasilkan litar gelang, kita akan buat litar jejari dulu. Okey, settle. Okey, apakah dimasukkan gelang? Bila dah siap macam ni, hampa tarik live pergi ke kotak fuse agihan semula. Maknanya daripada punca kuasa yang mula-mula tadi yang dibagi, settle, lepas tu dia akan masuk semula ke kotak fuse agihan. Itu yang dipanggil dengan gelang. Gelang ni banyak manfaat dah. Sebab apa? Sekejap saya tunjuk. Sebab apa saya kata dia bagus. Betul. Maknanya yang masuk akan pergi semula ke kotak fuse agihan. Saya settlekan tamatan dia dulu. Okey. Ini adalah litar gelang. Ini adalah litar gelang. Okey. Bagusnya litar gelang ni apa? Wih, ada yang masuk lagi ke? Kelas nak habis ni. Okey. Litar gelang ni, bila dia buat macam ni, apabila soket satu rosak, hampa dengar? Dengar. Okey. Dengar. Okey, kalau macam mana lukisan lagi senang. Kalau macam soket satu ni rosak, soket dua boleh digunakan. Sebab apa? Sebab dia gelang. Benda tu berpusing macam air arus yang sama. Dia pusing-pusing. Soket satu rosak, soket dua boleh pakai lagi. Kalau untuk litar jejari, kalau soket satu ni rosak dekat live dia, soket dua dah tak boleh pakai. Itu adalah keburukan untuk litar jejari. Sebab tu, kalau macam rumah yang besar-besar, banglo apa semua tu, mereka lebih prefer gunakan litar gelang. Litar gelang ni saiz kabel dia tak pakai 2.5 tau. Ini sekadar pengetahuan. Litar gelang dia akan gunakan saiz kabel 4. Lebih kurang 4 lah. Sebab apa? Sebab dia besar. Sebab nanti hampa untuk soket pertama ni hampa pakai peti ais. Soket kedua ni hampa pergi ke aircon. So besar. Sebab tu dia akan gunakan wayar besar daripada litar jejari. Okey, itu adalah kendalian penuh untuk litar gelang. Habislah untuk pendawaian litar kuasa. Boleh faham? Ada pertanyaan ke? Boleh. Okey, kalau hampa tak nampak, sekejap saya send nota ni kat hampa. Hampa boleh tengoklah. Dia pendawaian lukisan, dia susahnya dekat tamatan ni je. Pembahagian markah akan tengok pada tamatan. Earth dengan neutral tak tengok sangat sebab senang. Dia akan pergi ke switch, ke lampu ataupun switch sahaja. Dia akan tengok tamatan pada live. Tengok switch satu hala, switch perantaraan, semua main dekat dia punya tamatan untuk persambungan ni. Ingat, macam ni L1 dia akan pergi ke L1, L2 pergi ke L3, switch perantaraan. Hampa tengok tu je. Nota ni nanti saya akan bagi kat grup. Okey, soalan untuk projek yang ni pun dah buat, cuma saya tak bagi lagi. Projek 1 dah siap, projek 2 untuk yang ni pun dah siap. Saya akan bagi dalam minggu ni juga.
benda yang sama. Lebih contoh dia, soalan bocor untuk projek tu dah ada jawapan. Siapa ahli kumpulan yang bertuah tu dapatlah, saya kata switch satu hala dua lampu. Senang sangat. Itu je untuk switch lukisan. Sebab kita asas. Yang penting hampa tahu konsep. Lita jejari, sekali pergi, tak patah balik. Lita gelang, bila pergi, dia akan patah balik ke KFA. Boleh faham? Boleh. Okay, untuk kelas malam ni, grup Charlie ada tak? Ada tak grup Charlie? Ada. Ada, sir, ada. Ada. Okay. Okay, settle untuk projek yang kedua kita. Okay, dia sepatutnya untuk topik projek yang ni yang kedua lah. Projek kita yang ketiga. Saya dah siap nota untuk semua. Sebab kita bukan belajar untuk penyelenggaraan, untuk lukisan saja. Kita kena tahu untuk juga untuk pembaikan dan pemulihan. Okey, nota tu semua dah ada. Ini untuk hampa punya bahan bacaan. Dan nak final nanti hampa buka je benda ni sekali imbas. Okey, macam ni nota semua dah siap, nanti saya bagi. Yang ni benda yang sama, lita pengguna, tapi lebih detail lah macam yang saya ajar melalui PowerPoint. Tengok. Kat nota ni pun dah ada dah lita perkhidmatan, lita pengguna, lita akhir. Lebih detail. Nota ni bagus. Nanti saya bagi kat grup. Ini lagi padat lah. Okey, ini adalah kabel. Kabel ada 1 truss, 3 truss, 6 truss. Kabel lampu kita buat apa? Lepas tu ni row ceiling. Macam yang saya bagi itu benda yang kita kena buat kat bengkel. Yang ni adalah teori. Boleh baca. Ini adalah soket alih keluar. Tengok kat sini dia bagi tahu dah soket alih keluar. Lagi faham. ENL masa saya cakap tadi. Okey, pendawaian. Berapa banyak jenis pendawaian? Macam-macam. Pendawaian permukaan, pembuluh. Ini bila kita menggunakan ros timah. Sekarang kita dah tak pakai dah. Bila hampa masuk bengkel je nanti, hampa dah masuk pendawaian melalui soket. Nota ni pun lengkap. Settle. Ini peralatan tangan yang hampa kena tahu apabila menjadi seorang pendawai, tukul. Tukul ni digunakan masa klip timah. Sekarang kita dah tak pakai klip timah dah. Pemotong kabel, belayar gabung, pemotong skru. Ni test pen. Okey, lengkap. Lepas tu, saya akan lampirkan sekali untuk penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni, maksud dia apa? Hampa kena tahu kerosakan. Saya dah terang kan, kerosakan apa? Lita pintar, lita terbuka. Ingat lagi tak? Hello, ingat lagi tak? Ingat. Ya ke? Ikut. Okey, yang ni saya bagi nota yang lengkap. Kat sini dia dah bagi macam-macam jenis kerosakan dan penyelenggaraan yang kita buat. Dekat sini dia bagi tahu bila lampu macam soket terbakar apa kita kena buat. Sambungan longgar apa kena buat. Ni yang saya kata terpelantik tadi kan. Macam kelas slot yang kedua dulu saya ada ajar bila trip je, bila kilat je rumah kita trip. Selalu terpelantik. Dia ada bagi tahu bila terpelantik apa kena buat. Apa jenis kerosakan kena buat. Tengok. Soket alur tak berfungsi, soket alih keluar terbakar. Dia siap bagi mengganti fuse perkhidmatan. Kat sini nota ni dia bagi tahu sampai fuse perkhidmatan yang kat luar rumah tu pun dia bagi tahu. Kalau rosak ni macam mana kita nak ganti. Ni yang soket yang saya ajar untuk first class dulu, ingat tak? Fuse cartridge. Lepas tu tengok langkah membaiki. Hampa baca untuk sekadar pengetahuan. Ini adalah penyelenggaraan. Maknanya bila Dr. Nazirah tanya, okey semua, hampa dah tahu dah buat penyelenggaraan macam mana? Maknanya kita dah tahu. Kalau Swiss RCCB ni terpelantik, apa kena buat? Kita bacalah dia punya contoh lah. Bekalan elektrik terputus. Sebab apa? Ini langkah-langkah dah. Periksa letak akhir, guna sarung tangan, tanggalkan fuse. Ini dia panggil penyelenggaraan. Tengok. Apabila RCCB kita terbakar, macam mana langkah membaiki dah?
Matikan semua switch, matikan semua soket, lengkap nota ni. Asas penyelenggaraan fasa tunggal. Ni. Bila kilat, tombol kita terpelantik, tombol terjatuh. Macam mana kita nak baiki? Pun lengkap. Ini adalah dipanggil penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni saya tak nak ajar secara teori sebab apa? Sebab sepatutnya secara amali. Maknanya kita berdua, kita akan rosakkan kita punya pendawaian tu, hampa kena cari. Itu dipanggil penyelenggaraan. Secara teori ni hampa baca je. Maknanya penyelenggaraan dah tahu macam mana nak buat. Okey, dah tahu. Lampu terbakar macam mana nak baiki. Okey, semua ada. Tengok dekat sini nota ni, tengok RCCB terbakar. Macam mana kita nak check? Okey, begitulah. Nanti nota ni saya masuk dalam grup. Dalam minggu ni, saya akan bagikan 2 projek tu. Projek 1 dan projek 2. Tarikh penghantaran pun saya akan bagilah sebab saya bagi serentak, so saya akan bagi gap. Minggu ni juga. Saya dah banyak sangat minggu ni kan. Okey, dalam minggu ni kita settlekan untuk pembayaran grup, apa semua tu lah. Boleh faham? Boleh. Boleh faham ke semua? 68. Boleh. Boleh, bisa. Boleh. Okey, boleh Boleh Boleh. Okey, untuk projek yang kedua ni kita kira dah selesai. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM secara direct. Untuk projek kita dah settle. Ini je. Sebab projek kedua kita adalah pemasangan dan penyelenggaraan. Pemasangan dan penyelenggaraan ini kalau ikut dia punya silibus dia benda ni je. 3 benda. Melukis litar pendawaian, pemasangan pendawaian. Yang ni kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tak berada di bengkel penyelenggara. Penyelenggara nota yang saya bagi tadi. Jangan lupa baca sebab benda tu banyak. Maknanya apa just sekadar pengetahuan penyelenggara pendawaian elektrik satu fasa. Maknanya dah tahu. Bila RCCB rosak, kita kena matikan fuse, matikan switch utama. Yang tu lah. Untuk projek yang kedua ni kita dah settle. Boleh faham? Boleh, Cik nak tanya. Apa? Cik, kalau selain daripada guna pen, guna apa lagi yang boleh lukis litar tu cantik? Guna pen. Dia Microsoft Visio. Pernah dengar? Apa, Cik? Microsoft Microsoft? Visio. Sepatutnya Eja? VISIO. Benda tu pun sama macam pen, tapi dia lebih detail. Dekat lab ada, dekat bengkel kita. Tapi kita punya fakulti tu tak boleh masuk. So hampa belajar dengan saya menggunakan pen lah, macam ni lah. Tapi hampa boleh faham betul dia punya sambungan tu, tamatan tu. Boleh faham ke? Boleh. Boleh kan? Yang penting cara sambungan tu. Kalau hampa boleh download Microsoft Visio tu, try pakai yang tu. Lebih cantik. Tapi ingat masa soalan projek tu saya bagi, saya tak nak hampa guna ni tau. Saya nak korang melukis menggunakan pen yang berwarna tu. Ingat tak yang saya suruh beli tu? Ingat. Maknanya soalan projek tu nanti hampa lukis pakai tangan, snap, bagi dekat ketua kumpulan, dia akan lampirkan dalam projek tu lah. Nanti dia akan ada satu form. Maknanya satu kumpulan tu akan hantar satu PDF je. Saya nak hantar dalam PDF. Sebab apa? Bila saya buka, saya tak nak benda tu lari. Maknanya hampa kena lukis cantik-cantik pakai pen, snap, masukkan dalam Word, jadikan dalam bentuk PDF. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Saya tak nak lah bila saya dapat nanti apa pergi snap kat sini, bagi dekat grup. Tak nak. Sebab untuk seorang pendawai, dia mesti melukis menggunakan tangan. Yang ni kita belajar secara PDPR kan. So, sebab tu saya gunakan pen tu. Pen. Apps pen. Kalau yang sebenarnya hampa kena lukis pakai tangan menggunakan pen 3 warna itu. Boleh faham? Saya ada soalan. Okay, nice. Yang lukisan nanti setiap kali perlu lukis ataupun satu kumpulan satu lukisan saja? Tak, contoh dia saya akan bagi 4 soalan untuk satu projek tu. Kan saya cakap untuk satu kumpulan lebih kurang 4 orang. Maknanya setiap ahli kumpulan akan ambil. Itu ikut korang lah. Hampa bahagi, setiap
setiap satu soalan tu berbeza. Maknanya setiap soalan yang berbeza tu setiap ahli kumpulan kena buat untuk 4 orang. Kalau macam ahli kumpulan dia 3 orang, maknanya akan satu soalan tak dibuat. Sebab tu nanti saya akan collect nama. Maknanya untuk 3 orang, maknanya 3 jawapan untuk satu projek. Macam 4 orang, satu kumpulan, 4 jawapan saya nak. Soalan yang berbeza saya bagi. Boleh faham? Boleh je. Boleh, sir. Boleh, sir. Maknanya satu kumpulan tu tak samalah. Macam Aslina buat soalan 1, Syazwani soalan 2, Ranaya ni buat soalan 3, Nelson buat soalan 4. Soalan yang berbeza tapi dihantar bagi kat ketua kumpulan, compile, bagi kat PDF, nanti saya akan bagi link untuk My Guru, hampa upload je kat situ. Settle projek. Boleh faham? Boleh je. So nak buat Boleh. list name group kat dalam group WhatsApp ke? Tak, nanti saya akan bagi Google Form. Bukan Google Form, yang form tu hampa isi je nama kumpulan. Boleh faham? Okay. Nanti saya akan bagi setiap grup, hampa isi nama kumpulan. Macam untuk Charlie GC underscore G1, maksudnya grup Charlie underscore grup 1. Grup 1 nama dia siapa? Amizato, Syazwani, Tanya, Nabil. Macam tu lah. Senang macam tu. Maknanya tak adalah saya serabut nanti. Maknanya grup 1, bila saya tanya grup 1 dah hantar. Dah, maknanya tak adalah saya panggil nama-nama. Maknanya pembahagian mengikut kumpulan je. Boleh faham? Bisa. Bagus. Bisa aja. Bagus. Okey. Untuk kelas malam ni, takat tu saja. Maknanya projek 1 dah settle. Projek 2 pun dah settle. Kawalan motor, insyaAllah minggu depan tak ada arah melintang, kita masuk untuk projek ketiga. Okey Arif. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Maksudnya setiap kumpulan, Apa? kan ada kumpulan 3 orang, ada kumpulan 4 orang kan? Betul? Jadi maknanya kalau kumpulan 3 orang tu still dapat 4 soalan ataupun dapat 3 soalan je? 4. Saya akan bagi soalan sama untuk semua. Maknanya 3. Okey. Macam tu. Soalan 4 je. Satu PDF tu saya bagi 4 soalan dalam tu. Kali kumpulan, ketua kumpulan main peranan nanti. Hampa buat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi dihantar dalam satu file saja. Macam tu lah. Tapi seboleh-bolehnya nanti, saya tak nak lah kumpulan 3 orang tu banyak sangat. Maknanya dah hujung-hujung je. Memang dah tak cukup orang. Lebih kurang 1-2 je ada grup, ada kumpulan untuk 3 orang tu. Kalau boleh 4 cukup kan 4. Lagi senang saya nak bagi pemakahan. Kalau 3 kumpulan ni susah lah. Maknanya markah tu tak cun lah. Okey, link kehadiran saya bagi besok. Saya bagi sontak untuk semua kelas. Sebab pagi besok ada kelas lagi. So link kehadiran untuk 3 grup Alpha, Beta, Charlie tu saya bagi besok. So take note lah untuk bagi besok. Apa just klik ya. Untuk bagi besok saya bagi kehadiran. Okey, ada apa pertanyaan? Tak ada. Okey. Kalau tak faham apa-apa mengenai kita punya pembelajaran ni, tak apa, PM je saya. Saya ada. Tak faham untuk sambungan ke apa ke, PM je. Nota saya akan bagi besok lah. Saya akan bagi sontak dengan link kehadiran semua. Hampa kena baca tau untuk nota yang penyelenggaraan yang ni. Yang ni penting sebab dia ada masuk. Saya sama je bila saya terang pun hampa boleh faham sebab benda ni dah detail. Lita lampu atau kipas tidak berfungsi. Apa yang perlu dibuat? MCB, sambungan pada switch terlepas terlonggar, berlaku pintasan, benda yang umum. Maknanya hampa baca je, hampa dah boleh tahu. Yang ni saya bagi kat nota nanti. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Macam mana ni 67 orang Grup Charlie 40. Grup Beta kan Rabu 60, sepatutnya 100 malam ni. Ada yang tak datang, mungkin masuk pagi besok kot. Okey, setakat tu sahaja. Ampun maaf kalau terkurang bahasa. Kalau lebih tu jadikan sebagai ilmu. Apa-apa cek je saya kalau tak faham apa. Okey ya. Okey. Okey, jaga kesihatan, jaga kesihatan, jaga diri.
Minggu depan kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir.